Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka bab sunatnya kita perbanyakkan kebaikan dalam bulan Ramadan. Jadi ada yang ada kitab tu dalam bab selepas adalah adab berpuasa. Buka dalam bab puasa, kemudian dia ada tajuk kelebihan Ramadan, kelebihan adab berpuasa. Kemudian kisah tentang salat tarawih atas pada tu. Atas pada tarawih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Istihbabul iktsari min al-birri fi Ramadan. Sunat memperbanyakkan daripada kebajikan atau kebaikan dalam bulan Ramadan. Istaksiru min a'malil birri. Perbanyakkanlah kamu daripada amalan-amalan kebaikan atau kebajikan. Wa af'alul khair ma stata'tum fi syahri Ramadan, iaitu kebaikan, kebajikan disuruh kita buat banyak, ya, semampu daya boleh. Dia semampu daya boleh ni dengan usaha lah, dengan mujahadah. Jadi kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan yang mendidik kita supaya rajin beribadah. Dalam keadaan perut kita lapar, dahaga, ya, satu cabaran dalam susah, ya, susah. Tak makan pun susah, ya, makan lagi susah. Ya, makan kita buang masa di meja makan, buang masa kita nak siap makan. Ya, kemudian kita diberikan kelapangan di bulan Ramadan ni, kita tak makan paginya, tak makan siangnya, maka masa kita untuk habiskan pada bab makan tu dah kurang sikit dah. Ya, dan dia meringankan tubuh badan kita untuk beribadah. Ya, tetapi dalam masa yang sama, lapar dahaga ni menggugat juga ibadat kita. Ya. Ada orang dia lapar, dia tak boleh buat ibadat. Ya. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari, apabila dihidangkan asyak, ya, iaitu makan malam, dan wanudiyal isyak, dan ketika tu orang bang isyak, ya, fabda bil asyak, kata Nabi. Ya, maka hendaklah kamu mulakan makan dulu. Ni kenapa tu? Kerana manusia ni, dia ada benda di dunia ni yang tertarik pada diri dia, yang dia tak tahan. Nafsu dia tak boleh, ya. Dan nafsu dia tak boleh lepaskan benda tu. Maka bila dihidangkan makanan, tiba-tiba akan rasa apa tu? Rasa teringin. Bila rasa teringin,
Ya, kita pun pergi takbir Allahu Akbar, teringat makanan tu, maka dia merosakkan ibadah. Ya, dia merosakkan ibadat kita tu sebab hilang khusyuk. Sebab tu adatnya orang dulu tuan-tuan buka puasa, ya, dihidangkan makanan di tempat makan, kita pun buka lah, makanlah semakan-makannya. Dah habis tu baru sembahyang maghrib. Itulah sebabnya. Ya. Dan ada yang meriwayatkan, mensyarahkan hadis yang saya bacakan tadi itu berkaitan dengan makan malam sebab waktu Isyak-nya luas. Ya. Jadi waktu Isyak ni boleh dikelewatkan sikit. Kita kata sebab kita tengok dah hidang dah, supaya makan hilang teringin. Tapi bukan melantak sampai 3-4 pinggan kan. Tu bukan lagi hilang teringin. Ya, tu buruk lantak kata orang. Ya, dia makan sekadar hilang rasa teringin, teruslah pergi sembahyang. Kerana teringin tu tadi menghilangkan khusyuk dia. Ya. Ada yang berkaitkan dengan perkara tersebut dalam syarah hadisnya. Itu adalah sembahyang maghrib selepas buka puasa, Nabi suruh makan dulu. Tapi bila kita ni pergi ke Mekah, ramai dah orang kita pergi Mekah buat umrah. Dulu orang pergi Mekah buat haji je. Ya, tahun 70-an mana ada orang buat umrah. 80-an baru mula ada orang mula-mula nak buat umrah. Ya, dulu dengar buat haji je, duit kita kan duit sangat orang Melayu. Kumpul pergi buat haji. Ya, 10 tahun buat bendang, himpun pergi haji. Jarang pergi umrah. Tahun 80-an mulalah orang pergi umrah. Masa tu tak ada lagi travel agency ni. Ya, bila dah sekarang ni dah jadi biasa dah pergi umrah tu, dah macam berulang-alik pada Kuala Lumpur tu, Intan lah. Dia pun tengoklah bulan puasa orang sana puasa macam mana. Bentangnya tiko, makanlah kuah kurma, lepas tu terus sembahyang. Dia pun balik-balik buat kat Malaysia lah. Ya, sedangkan kita hidang makan je siap kat Bangsal. Ya, betul. Bukan kurma sebiji, pergi masuk masjid sembahyang maghrib, mudah hilang khusyuk. Ya, kadang-kadang kita tak faham kenapa orang tua-tua kita dulu buat. Ya, melihat kepada keimanan seseorang. Ya, orang dulu nak ibadat satu hal benda yang berat. Ya, masa masyarakat kita terpengaruh dengan Inggeris, dijajah, hidup entah macam mana agamanya. Ya, mengaji tak nak bawa dia kepada agama berat. Maka disusun aturnya elok lah. Kita yang ponggah habis sekarang ni. Ni cara sunnah Nabi, itu cara lain kata dia. Tu masyarakat kita dia kurang faham. Baik, apa saya nak kaitkan dalam bab gitu sekalipun, kita kata ya, seketikanya agamanya meraihkan makan minum untuk dapatkan sembahyang yang khusyuk. Tapi dalam bulan puasa ni tak upaya tuan-tuan, teringin macam mana pun jangan pergi telan ayam. Ya, teringin macam mana pun jangan makan dulu, batal puasa. Dan dalam masa sama, adakah dia tertarik kepada makanan ketika sembahyang? Dia beza tu. Yang tadi Nabi kata bila dihidangkan makanan. Kalau tak dihidang makanan, tak ada lebih makan dulu. Maka sebab tu makruh kita tengok makanan waktu siang, waktu puasa ni. Dia datang keteringinan. Ya, pergi orang rumah masak tu bergatal, pergi ke dapur cium apa mika masak ada kan. Makruh. Sebab dia datang rasa teringin. Jadi ibadat kita kurang, apa semua kurang. Jadi itulah cabaran yang dikatakan perbanyakkan amal kebaikan dengan mastata'tum, semampu daya boleh kamu. Kita lihat para sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan pelbagai dalam masalah sembahyang malam. Sembahyang tarawih, tajuk dia sebelum tu kalau ikutnya. Ya. Nama tarawih tu nama yang dinamakan baru.
Ya, tak ada zaman Nabi SAW. Ya. Nabi cuma sarankan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Siapa yang dirikan malam, siapa yang dirikan waktu malam dengan ibadah, terutama sembahyang lah. Ya, kebanyakan diri malam ni sembahyang. Ya, tujuan dia adalah untuk meraih pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, ya, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah terdahulu. Umum. Jadi contoh yang Nabi buat adalah sembahyangnya di masjid. Nabi contohkan. Ada yang kata riwayat Nabi buat 8 dan sebagainya, Nabi balik. Ya. Itu belum lagi dinamakan tarawih. Itu baru saum Ramadan. Itu kata qaiman, qiyamul lail. Itu katakan qiyamul lail, berdiri malam pada bulan Ramadan. Yang dituntutnya adalah berdiri malam. Oleh kerana tu, masing-masing buat cara masing-masing sebenarnya. Ya, bilangan rakaat pun tidak pasti sebenarnya. Ya, yang Nabi contohkan 8, adakah itu namanya tarawih? Adakah semayang tu semayang apa? Balik Nabi sambung ke tidak? Itu masih lagi belum lagi jelas. Jadi pada ketika tu masing-masing dengan cara masing-masing. Sudah pastinya ada yang buat lebih. Para sahabat Nabi SAW, ya, bila benda tu terbuka begitu, ada yang buat lebih, ada yang semayang sampai pagi. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masih lagi mereka semayang sampai ke pagi. Ya, ada yang berdiri lama dan sebagainya, dia memanjangkan sembahyang. Maka pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dilihat perkara ini tidak tersusun dan tidak teratur. Dia melakukan ijtihad, buat 20 rakaat serta dilantik imam dan diberi rehat, tuan-tuan. Kenapa diberi rehat? Menunjukkan zaman tu dah berubah. Keimanan seseorang tu untuk menghabiskan sembahyang tu daripada malam sampai ke pagi subuh dah tak mampu dah. Orang tua-tua dah ramai dah. Ya. Yang muda baru nak dipupuk. Macam kita sekarang. Ya. Orang tua-tua dah tak apa nak ada dah. Orang muda baru nak belajar buat ibadat. Ya. Itu yang pakat 20 tak jadi tu. Sebab yang tua dah tak larat nak ke 20. Yang muda baru nak belajar buat. Ya. Maka buat 20. Dan diberi rehat. Rehatnya panjang. Bukan macam kita, rehat kita dengan selawat, baca doa. Rehatnya panjang. Kadangnya rehat lama, makan, minum, apa ke, sembahyang balik. Lepas tu rehat pula kalau ada mayat, macam mayat dulu. Ini dah sampai subuh. Ya. Itulah dia kata istiksar minal a'malil birri. Dia daya upaya macam mana nak selesaikan masalah malam tu, jangan tidur. Tu kalau bolehnya sahabat Nabi. Sebab tu iman sahabat Nabi ni kita kalah sangat-sangat. Ya, dia boleh tarik orang untuk buat ibadat daripada lepas Isyak sampai ke subuh. Ya, dan diberi rehat. Bila rehatnya banyak kali, diberikan sembahyang tu sampai 20 rakaat kerana memendekkan bacaan. Supaya tak adalah yang berdiri lama menunggu. Ya. Kemudian sampai pada perkara itu dilakukan Sayyidina Umar, dilakukan Khulafa Rashidin, dilakukan semua khulafa. Ya, sampai pada zaman mazhab masih dikekalkan 20 rakaat. Ini yang katakan ijma' 20 rakaat ni. Ijma' yang realiti, yang kekal hingga sekarang. Tak timbul dah masa tu 8 rakaat kan? Berapa ratus tahun dah. Beratus tahun tak timbul masalah 8 rakaat. Semua mencontohi apa yang diamalkan oleh para sahabat. Itu satu sunnah. Ya. Maka bila zaman sampai zaman ulama, fuqaha,
Mereka membahaskan itu apa nama semayang. Jadi mereka tak kata semayang malam. Maka oleh kerana dinampakkan apa yang diperlakukan oleh para alim ulama, para sahabat Nabi dan alim ulama, mereka menamakan semayang itu tarawih. Kerana banyak rehatnya. Rehat tu di luar semayang, dia rehat banyak kali. Lepas rehat sambung pula, lepas rehat sambung pula. Maka kekal 20 baru namanya tarawih. Jadi dinamakan nama tarawih. Semayang tu semayang malam. Kiralah ibadat. Jadi kalau ditanya jadi ke 8 rakaat, jadi tapi tak nama tarawih. Nama semayang malam. Ya. Dia masuk pada kategori man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Termasuk dia semayang 2 rakaat pun termasuk, dia dah diri kan. Tapi nama tarawih takkan 2 rakaat nama tarawih. Tarawih 20. Buka lah kitab fiqh mana tarawih 20. Ya, mazhab apa pun. Ya. Kesungguhan para sahabat Nabi pada para alim ulama. Mazhab Maliki masa ketika itu mendominasi mazhabnya di Madinatul Munawwarah. Maka ada ulama ketika itu menambahkan tarawih daripada 20 kepada 36. Pasal apa dia tambah? Kerana dia kata untungnya orang Mekah. Orang Mekah ni untung dia. Dia sembahyang 4 rakaat dia tawaf. Semayang 4 rakaat dia tawaf. Kita selawat. Ya. Semayang lagi 4 rakaat tawaf. Ya. Sampai cukup 20, ya, dia dapat tawaf 2. Jadi 2 rakaat tambah. Cukup 5 kali 10. Dia campurlah. Ada kata 26, ada kata 36, ada kata 33. Dia tambah satu lagi tawaf di ujung. Untuk gitu, orang Mekah dia kata walaupun sembahyang 20 rakaat, bilangan pahalanya dah macam 36 atau 33 sebab dia ada tawaf. Maka lobanya orang Madinah nak juga macam orang Mekah. Kami tak mau rugi kerugian macam orang Mekah. Kami nak macam orang Mekah, tak nak kerugian. Tambah dia 30 lebih, 36. Tak ada orang bising. Tak ada orang kita kata apa hal ni bid'ah Nabi tak buat. Tak timbul zaman tu. Semua akui dan akhirnya mazhab Maliki berpegang bahawa tarawih 30 lebih. Ya. Yang jadi geger kata orang Kelantan sekarang ni, zaman sepatut istiksar min amalil birri. Kamu perbanyakkan amal baik. Apa kamu nak gaduh berapa rakaat? Ya. Sehingga kan satu ketika dulu, ya, sehingga ada orang yang membida'ahkan sembahyang 20 rakaat. Dia kata yang mana elok, Nabi buat ke yang sahabat buat? Itu bukan kaedah tuan-tuan. Ya. Itu bercakap dengan nafsu hawa. Ya. Kaedah fiqh bukan begitu, keluarkan hukum. Dia tak ada banding begitu. Ya. Sebab ubah hukumnya dia berubah-ubah daripada ketika dan masa. Ada ketika Nabi contohkan benda tu tepat, kamu boleh ikut 100% benda tu. Ada ketika Nabi buat contoh sedikit, kamu pandailah sendiri. Sebab tu kata iksaril min amalil birri. Kerana itu beraninya sahabat, ya, mengijtihadkan sembahyang tu dengan berjemaah dan sebagainya. Terjadi ijma'. Alim ulama bijak pandai zaman ketika tu, tak ada siapa komplain. Yang komplain ni akhir zaman ni. Ya. Dah dia rasa dia bijak pandai. Ya. Kerana untuk mengarahkan umum dalam hadis mengatakan ya, istaksiru minal amalil birri tadi, tututan daripada hadis Nabi SAW. Okey, itu salah satulah, terutamanya kita nak meraih Lailatul Qadar. Patut kita perbanyakkan. Ya. Okey. Kenapa disuruh kita buat semampu boleh, itu maknanya seboleh-boleh. Ya, sahabat Nabi sembahyang berdiri lama sampai bertongkat, pegang tongkat. Tu nama dia masih start tu. Ada Sayyidina Umar buat 20.
Dia kesian dengan orang tua-tua tu semayang juga berdiri. Kalau ikut dia boleh semayang duduk. Main sunat boleh duduk ke? Tapi sahabat ni, ya Allah, ya, dia berdiri juga pegang tongkat. Ya, bacanya tak kira lah berapa surah. Ya, satu malam. Baik, li fadli awqatihi wa husuli mudha'afa fihi. Inilah peluang tuan-tuan. Kata dia untuk mendapatkan lebih waktu-waktunya itu kelebihan pada waktu-waktunya. Waktu yang ada dalam waktu Ramadan itu tuan, waktu keemasan. Setiap detik, setiap ketika daripada kita subuh kita puasa sampai ke esok subuh balik. Ni subuh ni sampai esok subuh balik 24 jam. Setiap detik waktu tu adalah waktu keemasan. Waktu yang dikata mudha'afah, yang dipergandakan segala pahala. Oh dah pasal aku puasa tadi itu yang dapat ganda, dah malam tak ada. Tak, malam tetap. Kelebihan Ramadan tu. Berdiri malam. Ya, walaupun kita dah buka puasa dah habis lah, tak adalah teruk lah. Siang tadi iyalah kata berganda kata dia. Sebab kita berlapar, tahan nafsu, tahan hawa. Ya, tahan itu, tahan ini, tahan dahaga. Kuat lah. Jadi banyaklah ibadat. Malam dah kenyang, tak adalah kot kata dia. Tak, malam tetap. Sebab kita masih beribadah daripada siang tadi kita beribadah dengan berpuasa, penat, lelah sambil bekerja dan sebagainya. Malam kita tambah lagi dengan ibadah, maka Tuhan bagi kelebihan mudha'af. Pahalanya sama, tambah, ada tokok tambah. Ya. Wa kasratus sawab kata dia, kerana pada malam tersebut, hari tersebut, bulan Ramadan ini, ya, banyak pahalanya yang diganjarkan pada kita. Dan satu kelebihan dia juga, wa taisur amal bil khairat kata dia, iaitu bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, buat amal soleh ni ringan, mudah, senang. Ya. Terutamanya pada awal. Ya, kita dah bahas dah dulu, saya pernah buka dalam bab ni. Bab puasa. Di awal muqaddimah kitab kita yang bab puasa ni, dia letakkan sana syahrul Ramadan, tentang bulan Ramadan itu, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Hadis walaupun dhaif, sebahagian ahli hadis kata dia dhaif, ya, ia sebagai menaikkan semangat kita, menunjukkan kelebihan bulan Ramadan tu. Puasa tetap puasa, ibadat tetap ibadat, kita tahu dah memang ada kelebihannya. Ya, maka digambarkan apa dia puasa Ramadan, apa dia bulan Ramadan. Awalnya adalah rahmat. Mana tanda awalnya rahmat? Banyak orang petikai. Ada satu ketika dulu hadis ni dipetikai dalam YouTube. Ustaz ahli hadis ni kononnya, hadisnya hadis tak ada terputus, tak ada sanad, tak sampai Rasulullah atau bagainya lah, macam-macam. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Baik, kita jangan pertikai tentang sanad, bukan keahlian kita tentang sanad, tuan-tuan. Ya, kalau kita kata terputus pun itu kita ikut ulama, kalau kita kata bersambung pun ikut ulama. Jadi yang memetik hadis-hadis ni adalah ulama, bukan orang tepi jalan. Kerana ulama dia boleh pastikan hadis tu walaupun lemah sanadnya, matan dia tepat, ungkapan hadisnya betul. Tidak, dia tak berani bawa masuk dalam kitab. Contohnya Imam Ulwi Al-Haddad dalam kitab kita baca Nasaih Diniyah ni, dia yang memetik hadis tersebut letak dalam bab puasa. Dia tak tahu ke hadis tu lemah, dia bukan ahli hadis kan. Hai, ulama dulu memang ahli hadis. Dia mengaji Bukhari, Muslim, bagai mengaji lebih pada kita mengaji lagi. Lebih taraf PhD hari ini dia kaji hadis. Tapi kenapa dia berani bawa? Dia tahu bab sanad cerita lain, bab matan dia nampak itu betul. Mana betulnya? Awalnya rahmat, belum lagi masuk Ramadan, tuan. Bulan Rejab, Syaban, kita masuk Rejab tu kita dah rasa lain dah, kegairahan kita untuk menyambut Ramadan. Bukan jenis orang meniaga lain. Orang meniaga masuk Rejab dah masuk dah lagu raya dah. Dia nak jual baju raya, nak jual butang baju Melayu, kopiah, songkok, sampin. Ya, itu orang meniaga, dia kegairahannya untuk meniaga. Orang yang beriman masuk saja bulan Ramadan itu rahmat.
Ya, sebelum Ramadan lagi, Rejab kita dah ready dah. Syaban kita dah rasa dah puasa dah. Ya, kita dah mula puasa sunat dah. Tak nampak rahmat situ. Itu kata taisir, mudah buat ibadat bulan Ramadan bandingkan bulan lain. Ya, masjid pun penuh lah pada biasa. Bulan Ramadan, bulan lain dah haram. Ya. Hatta rasa peliknya kata, pelik satu kepelikan. Ya, kita bukan nak bahas tentang fiqahnya. Ya. Bahas fiqah satu cerita lain lah. Ya. Adat kita orang Melayu mutaakhir ni, yang mutaakhir bukan zaman saya, tapi zaman saya budak-budak dulu lain. Kita tengok orang tua ibadat ni, masya-Allah, kita kalah budak-budak ni. Ya. Orang dewasa ni ibadat dia, Allah, kalau dia masuk sembahyang tarawih tu, habis sembahyang sunat semua dia bantai habis. Ya. Akhir zaman ni tuan, dia masuk masjid sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak orang sembahyang ba'diyah. Dia melepak kat luar. Tidak pun dia duduk, dia tengok orang berdiri sembahyang. Ada yang pesen gitu. Ya, dia tak sembahyang, main ba'diyah. Ya. Lagi baru orang solat tu sunatan tarawih 20 rakatan jama'atan rahimakumullah. Dia pun bangun dan bangkit. Ya. Oh, dia sembahyang tarawih, sembahyang qabliyah tak, sembahyang ba'diyah tak. Ya, ikut fiqah ni tak betul lah. Ya, mana yang afdal? Afdalnya qabliyah ba'diyah. Ya, lepas tu sembahyang witir. Lepas tu baru tarawih. Tarawih tu duduk peringkat kedua, ketiga, keempat dah tuan. Ya. Tapi itu yang jadi amalan. Tak apalah. Nak buat macam mana orang tu? Dia nak semayang juga, dimujur dia mari semayang tarawih. Ya. Tak datang masjid langsung lagi dah ruginya. Ya. Hukum fiqahnya memang ada kekurangan di situ. Baik, nak gambar tuan-tuan. Macam mana dia boleh buat tarawih sampai kurang-kurang dia 8 rakaat lah dia punya. Ya. Tapi qabliyah ba'diyah dia tak boleh buat. Tu satu pelik tu. Ya. Di mana tu? Kerana tarawih ni dia ada daya tarikan. Satu benda yang daya tarikan. Benda dia tak, nilainya kalau banding qabliyah ba'diyah lebih ternilai. Tapi benda yang dapat certain masa ni, sebab tarawih ni tak ada bulan lain. Dia tak pernah dengar sembahyang tarawih bulan lain. Yang nampak bulan Ramadan. Maka dia kata rugi kalau bulan Ramadan dia tak sembahyang tarawih. Nanti bulan lain tak dapat dah. Qabliyah ba'diyah bila-bila boleh buat. Dia faham gitu. Waktu bila pun boleh. Sekarang apa boleh. Habis Ramadan esok pun buat qabliyah ba'diyah. Jadi yang dia rasa rugi tarawih. Tak dapat. Kemudian tarawih ni banyak. Buat di rumah tak seronok kan? Ya, tak seronok. Maka macam mana nak menyeronokkan dia? Buat di masjid. Sebab itulah sahabat Nabi SAW berkumpul di masjid sehinggalah sekarang tarawihnya dibuat di masjid. Ya. Jadi ada soalan orang pada saya dalam grup lah. Orang sekarang ni gaji tak nak masuk grup je. Ya. Betul ke Ustaz minta tolong jawab kata dia. Orang ni dia kata sembahyang orang perempuan afdalnya sembahyang di rumah. Ya, sekalipun sembahyang tarawih kata dia. Ya, dia bagi itulah statement dia. Betul ke Ustaz kata dia. Saya jawab betul. Bukan kata sembahyang tarawih, sembahyang fardu pun, sembahyang fardu 5 waktu tu, orang perempuan afdal di rumah. Segi afdal dia di rumah. Ya. Tapi tak boleh melarang mereka untuk hadir ke masjid. Tu ada hadis yang Nabi tak bagi, dia kan kamu larang kan. Ya, dia nak pergi bagi dia pergi. Tapi dengan bersyarat. Bersyaratnya mereka hadir ke masjid dengan keadaan tidak ada fitnah. Yang muda belia, yang lawa comel, takut ada budak lelaki tengok apa sebagainya, itu tak dibenarkan ke masjid. Dia kena duduk rumah, kurung dia. Tapi suasana berbeza. Bukan melanggar hukum tak, bukan melanggar, afdal tetap tak afdal lah. Afdal di rumah lah. Tapi dengan dasarnya sembahyang tarawih ni tuan-tuan, saya jawab ringkas lah. Saya kata semangat sembahyang di masjid semangat sikit, sembahyang di rumah tak semangat. Ya. Kita sembahyang tarawih, cuba buat sembahyang tarawih di rumah. Ya, semangat dia habis lumpur. Tak ada rasa semangat, rohnya tak ada. Ya. Tak tahulah kalau kita wali.
Wali ni dia duduk seorang, dia semayang. Ramai pun dia semayang. Kita ni semayang kalau ramai rajin sikit, semangat sikit. Kalau seorang-seorang hampir nyok. Maka sebab tu tak dilarang, kata ulama, dibenarkan pada waktu orang perempuan untuk hadir semayang tarawih. Kerana tak mampu nak perbanyakkan semayang di rumah, kita nak kejar kebajikan. Maka kalau tak ada fitnah apa, tak ada ganggu apa, tak ada masalah apa, maka dibenarkan mereka untuk hadir ke semayang ke masjid. Satu, dapat i'tikaf. Yang kedua, dapat khusyuk lebih. Ketiga, semangat. Ibadat ni ketikanya ada, kita kena semangat ramai baru rajin. Kalau seorang tak ada, jadi terpaksa untuk dapatkan rajin tu. Bukan senang nak semayang 20 rakaat seorang-seorang di rumah. Ada yang semayang dia jemaah pun dia cabut lari juga. Itu semangat tu lah yang membenarkan ulama benarkan. Tak ada ulama kata haram ke duk mewah-wahaskan orang, weh afdal di rumah, apa keluar. Tak ada pun ulama bahas benda tu tuan. Walaupun tahu itu hukumnya, tapi orang sekarang dia rasa cerdik lebih pada orang. Jadi makcik-makcik yang rajin pergi semayang tarawih ni mulalah kata orang dah, kami tak ada semayang di masjid ke, kata dia. Dia kadang-kadang dengan semangat tu. Beza pula di rumah tu, suasananya rumah, macam mana nak buat ibadat? Kalau dia siapkan satu rumah orang kaya-kaya lah, rumahnya besar 3-4 tingkat, satu bilik surau, macam apa Datuk Bida kan, dia ada surau dalam rumah dia. Kadang dia tak pergi masjid, dia upah orang tahfiz jadi imam rumah dia. Lain lah. Kita rumah lah, taman sini besar mana sangat rumahnya. Kalau satu buat surau, bilik lain semua buat bilik tidur, balik anak menantu, tak cukup pula bilik. Kita pun semayang depan TV, Allahu Akbar, nampak rupa TV, Allahu Akbar, nampak pasu bunga, Allahu Akbar, nampak macam-macam. Kalau bela kucing mari melintas dengan semayang, hilang khusyuk, hilang itu, hilang ini. Kadang rasa semayang, rasa lapar dahaga, masuk dapur pula, lama-lama hampir. Dia kalau main di rumah tu macam-macam, nak kencing lah, nak apalah. Kalau masjid tu dia lain sikit, rasa nak kencing boleh tahan lagi, sebab jauh nak pergi tu. Itu beza dia. Sebab tu dibenarkan orang perempuan hadir ke masjid. Suasana dia lain untuk datang semangat, supaya menyamakan dengan apa saranan tadi, istiksar bir, untuk hasilkan kebajikan yang banyak pada bulan Ramadan. Tak terhasil di rumah walaupun dia afdal. Segi afdal cerita lain. Terhasilnya dengan masjid, maka sebenarnya itu dibenarkan mereka hadir ke masjid. Tu cara nak hurai hukum tuan. Hari ni akhir zaman ni susah. Kena tahu banyak perkara. Ada benda yang jadi adat, ada benda ibadat, ada benda hukum. Orang sekarang ni dia mari rodong je lah. Okey. Dan kelebihan apa sahaja perkara kebaikan ini, mana perkara sunat. Kata Nabi SAW, diriwayatkan, anna nafilata fi Ramadan ya'dilu sawabuha sawaba faridah, wal faridatu fi sab'ina fihi bi sab'ina faridatan fi ghairi. Kelebihannya perkara sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dia tak kata siang dan malam. Bulan Ramadan, siang ke malam ke, menyamahi pahalanya pahala fardu. Pahala fardu. Wal faridah fihi bi sab'ina faridah fi ghairi. Dan fardunya ni, sembahyang subuh tak sah ni kejap tadi, gandaan dia 70 kali pahala dia besar daripada bukan bulan Ramadan. Kita sembahyang subuh dia 2 rakaat, pahala dia kali 70. Itulah bandingan dia kalau buat ibadat bulan lain. Maka dia suruh sangat. Perbanyakkan. Sebab tu dia perbanyakkan, maknanya bukan pas kita kata habis bulan Ramadan ni berhenti terus tak buat ibadat. Sembahyang jemaah pun tinggal dah, mengaji pun tinggal dah, baca Quran pun tinggal dah, sembahyang sunat pun tinggal dah, buat sembahyang di rumah je.
Bulan Ramadan dia datang masjid. Itu dah satu kesalahan, kesilapan. Bulan lain kita beribadah sama, tuntutannya sama, pahalanya kurang. Maka bulan Ramadan kita tambah sebab nak bagi balance pahala dia, bagi banyak, perbanyakkan. Sebab kita buat sikit tadi banyak, maka buat banyak lagi berganda-ganda untuk memenuhi kekurangan yang ada pada bulan lain. Bukan bulan lain tak buat langsung, ya, bulan Ramadan baru buat, itu kerugian yang amat sangat. Ya. Dan perkara yang sunat kita buat jadi hukum fardu. Ya. Perkara yang kita buat sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat i'tikaf, gandaan dia adalah macam buat fardu. Ya. Semayang qabliyah subuh tadi sama macam semayang subuh waktu bukan bulan Ramadan. Maka kata ulama, satu pahala sembahyang fardu lebih besar gandaan pahala pada sembahyang sunat 70 kali. Maka sebab tu ulama sarankan, ya, siapa yang ada qada sembahyang, qada dulu. Banyak orang tertipu dengan masalah sembahyang sunat. Dia kata kami nak sembahyang malam juga, kami nak sembahyang sunat juga, kami rugi dia tak sembahyang sunat. Ya, dia rasa rugi dia tak sembahyang sunat, dia pun buat dapat satu. Sedangkan kalau dia qada dapat 70 sebab dia fardu. Mazhab kita kata wajib qada, maka kalau kita wajib qada, dia fardu. Dia buat qada, dia dapat 70, dia sembahyang tarawih dapat satu je. Tapi dia rasa tu lah besar. Orang jahil tertipu dengan amal soleh dia. Ya. Ada orang dia kata, rugi ustaz, saya ni nak sembahyang sunat. Dia kata, lama dari dulu dah saya tak sembahyang, berpuluh-puluh tahun dah tak sembahyang. Inilah peluang ni nak sembahyang fardu yang sunat. Kamu tinggal sembahyang dulu-dulu ni, kamu tak buat tu, kamu tak rasa rugi. Kamu tak buat sembahyang subuh dulu ni, kamu tak rasa rugi. Rugi lah. Atau kamu tak nak bayar balik, rugi ni. Yang kamu nak tampung benda yang kamu tak wajib buat. Yang kamu wajib buat, kamu tak rasa rugi, kamu tinggal. Yang sunat kamu tak buat, kamu rasa rugi, tu kamu tertipu dengan ilmu. Buat, ada qada, buat qada. Ya. Kerana dia gandaan dia 70 daripada perkara sunat. Jangan rasa rugi. Sebab dia nak menampung balik lompong-lompong tu. Bertobat-tobat. Dia tak dapatlah pahala macam kita laksanakan sembahyang fardu. Tapi kita dapat pahala kita qada tu macam pahala fardu. Sebab dia fardu. Tu kelebihannya. Ya. Maka apa sembahyang sunat pun bagi dia qada lebih afdal. Lebih utama, katakan afdal, lebih utama, lebih didahulukan. Kata ulama haram dia sembahyang sunat kalau dia tak qada terlebih dahulu. Haram tu. Ya, tapi oleh kerana kejahilan dia tertipu, buat sunat, qada tak buat langsung. Ya, nak pula sekarang ni pelbagai mazhab, ya, pandangan-pandangan ulama seperti Syekh Ibn Taymiyah menjadi pahaman yang diambil pegang oleh orang ramai hari ini. Dia kata tak wajib qada misalnya. Habis semua pegang yang tu. Dia pulun buat benda sunat, tinggalkan qada. Ya, kerana berpegang pada kaul ulama macam tu. Dan tak lihat kepada kelebihan orang yang qada berbanding dengan orang yang tak qada. Ya, kerugiannya amat sangat. Okey. Bulan Ramadan ni seperti mana kata tadi, wa ammat taysiru amalu bil khairi fi Ramadan fali anna an-nafsal ammarah bisu masjunatun bil ju'i wal atash. Salah satu sebab tuan-tuan, kata dia, adapun yang memudahkan seseorang itu beramal pada bulan Ramadan ni, salah satu daripadanya kerana nafsu kita yang nama nafsul ammaratu bisu. Kita ni Allah Ta'ala bekalkan nafsu, dan nafsu kita namanya ammaratu bisu. Itu nafsu yang paling rendah. Martabat nafsu dia, martabat dia. Ya, nafsu tu dia tak boleh buang. Ya. Nafsu mana boleh buang. Dia Tuhan jadikan pada diri kita, tak boleh buang. Buang nafsu. Ya. Dia kata aku tak mau kahwin, kata dia. Nak buang nafsu dia. Dia kerat anunya tu.
Ya, kata apa nak buat nafsu? Tak mau, nafsu tetap ada. Cuma tenaga tak ada, menatang tak ada. Nafsu tetap ada. Sebab tu orang yang lemah syahwat kahwin, dia kahwin juga. Kah tahu kamu lemah kahwin apa? Dia mana tahu dia lemah. Dia mana tahu dia lemah tenaga batin. Dia kahwin tu kerana nafsu dia tak. Ya. Rupanya kahwin-kahwin kawan lemah tenaga. Tenaga yang lemah, body dia yang lemah, tapi nafsu tak. Nafsu tak. Nafsu tetap ada. Cuma beza nafsu ni boleh kawal dia, boleh latih dia, boleh didik dia. Ya, sampai jadi dia tu kalah. Kalah tu dia akan naik tabat. Ya. Nafsu ammaratu bisu, paling bawah kali. Nafsu yang mengarah buat jahat. Nafsu ni tak pernah suruh buat baik. Ya. Mengaji, nafsu tak suka. Baca Quran, nafsu tak suka. Sembahyang, nafsu tak suka. Nafsu suka makan, minum, tidur, rehat, berhibur, seronok. Ya. Saya lalu banyak kali dah saya datang kuliah ke sini. Kalau hari Ahad, kalau hari Ahad adalah orang Cina rasanya. Dia mau pukul 4 pagi rasanya dah berjalan dah. Ya, dia kayuh fizikal, ada yang berjalan, ada berlari, jogging, bawa lampu. Ya. Pukul berapa dia mau dibangun ni? Ya. Kita baru nak bergerak pergi masjid, dia dah berlari berambat dah. Bayang kan? Manusia ni kalau kerja dunia dia sanggup. Pukul 3 pagi dia sanggup bangun, dia seronok. Keluar peluh, penat. Ya. Tapi kalau suruh semayang, ya, susah kata semayang, suruh berimam pun tak mau. Ya, orang kafir suruh berimam pun tak mau. Bukan berat, lari tu rambat, bra. Suruh ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tu tak buang sampai ke sudah tak mau. Sampai mati dia tak sebut. Ya, mati dalam kafir tak nak sebut. Ya, berat kalimah ni. Ya, kalimah tu berat. Apa yang berat? Nafsu dan hati tu yang berat. Tapi kalau benda yang suka pada nafsu, berat pun jadi ringan. Ya. Atau dia peduk viral tu gambar orang panjat gunung. Ya. Gunung tu lah punya tinggi tu, kalau jatuh mati. Susah nak kabat tu. Ya. Orang sanggup kerabat berhari pergi. Ya, tu dia kata benarlah kata dia, rupanya kata dia, ya, kerabat gunung lebih mudah daripada kerabat tangga masjid. Betul? Ya, nak pergi nak tak kerabat tangga masjid tu ada berapa? 3 tapak. Berat kan. Pergi naik gunung tak apa lagi. Kayuh bersika jauh mana tak apa lagi. Nak pergi masjid sebelah rumah pun. Nak masuk pintu masjid, pagar masjid duduk sebelah rumah ya. Tak termasuk. Berat badan. Ya, nafsu tak mau. Ya, nafsu amaratu bisu. Bila kita boleh didik nafsu amaratu bisu ni, dia akan naik nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah ni dia kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kebanyakan kita lah. Ya, nak dapat mutmain tu payah lagi lah. Ya, kadang boleh lawan dia, kadang kalah, kadang lawan dia, kadang kalah. Itu nafsu. Jadi dia kata boleh jadi mudah ringannya sebab nafsu dah kalah. Ya, bila kita dah sentiasa dah teguh dah ibadat kita, nafsu dah tak mau lah, dia tak mau. Dia macam hantu ke. Dia macam orang kena penyakit hantu. Mula-mula dia masuk hantu tu, hantar Tok Bomo. Ya. Dia pun balik-balik lega sampai rumah jadi balik. Ya. Pergi pula ustaz dia kata balik baca ni, dia pun balik baca sekerat. Rasa lega sikit, tinggal masuk balik hantu tu. Kadang-kadang baca lari kejap, tengah malam garang datang balik hantu ni. Ya. Tapi dia sampai ketika kalau orang yang macam ni, dia wirid lagi, buat lagi amal-amal yang orang perubatan dia bagi kat dia. Dia baca ayat surah apa ni, dia amal. Lama-lama hantu tu panas. Hantu ni dia degil juga, dia jenis degil. Dia duduk dalam badan tu. Orang ni baca ayat kursi, dia duduk lagi. Orang baca ayat ni, dia duduk lagi. Tapi kalau hari-hari kita baca, dia pun hangat juga, hangat hijau. Lama-lama dia hilang. Saka ke apa benda ke, kata susah nak buang saka memang.
Ya, tapi kalau dia amal, ya, saka mana boleh tak larat duduk lama-lama. Dia kacau lah, dia ketuk lutut, dia ketuk bau lah, bagi sakit, lenguh apa semua. Tapi dia tak boleh duduk dalam lah. Ya, ayat Quran tu dia bagi panas lama. Macam tu lah nafsu. Ya, dia tak boleh duduk lama. Dia duduk amal, lama nafsu tu kalah. Dia akan ikut. Jadi sebab tu dia kata, salah satu untuk melemahkan syahwat nafsu macam mana? Dia macam dia lah, saka. Dia pasal apa dia kuat? Dijamu dia, jamu darah. Tu berat tu saka berat tu, jamu darah tu. Ya, jamu pulut, jamu itu, sembelih kambing, sembelih itu, sembelih ini. Bila jamu dia kuat. Dia tak mau keluar lah, dia duduk lah. Ya, lagi jamu, lagi kuat lah dia. Begitu kan nafsu, lagi jamu, lagi kuat. Ya, kita makan banyak tu salah satu daripada menguatkan nafsu, melemahkan iman. Kuat syahwat, iman akan kalah. Ya, kalah dia, pendirian kita kalah. Ya, makan banyak. Ya, makan punca besar kepada kerosakan tubuh badan pada segi kesihatan dan juga pada nafsu. Digemukkan nafsu tu. Tapi bila kita puasa ni pagi ni, nafsu kita dah kalah. Dia kalah sikit dah, dia kalah. Memang ada jugalah rasa rimai, rasa runsik, rasa menyampah, rasa itu, rasa ini. Tapi dia dah kalah lah sebenarnya. Ya. Kita pun rasa lapar ni. Ya. Mulut kita pun dah tak berapa bising dah. Ya. Bercakap pun tak berapa nak banyak dah. Ya. Beza bulan puasa bercakap sembang kawan tak ada dereh dah suara dah. Itu-gitu je lah sembang sambil balik nak Zohor sekarang apa semua balik lepas ngaji kan sembang gitu. Tak ada lah nak cakap panjang-panjang duduk melepak kat luar tu. Ya. Kalau tidak sedap kena kopi, teh apa semua kat luar tu sembang jadi 2-3 jam. Puasa tak jadilah. Itu kelebihan puasa. Bila dah nafsu tu diikat begitu, tak bagi makan dia lemah. Masa itulah badan kita jadi ringan untuk ibadah. Maka keringanan itulah dia ambil peluang dia untuk kita perbanyakkan ibadah. Masuk je raya esok tuan-tuan, ya dah kena lemang ketupat. Allahu Akbar, dia punya berat biji mata tu kira nak tidur je. Dia mula balik dah. Jadi sebab itulah peluang pada bulan-bulan ni lah yang mulia ni lah, diperbanyakkan apa jua perkara sunat. Habislah, wallahu a'lam bishawab. Jadilah dekat tu. Mudah-mudahan kita meraih kejayaan pada bulan Ramadan yang mulia ni, ya, untuk kita capai. Dah masuk dah pertengahan bulan, ya, malam ni dah nak qunut, ya, dah masuk dah nisfu yang akhir, ya, kita pulun tambah lagi istighfar. Dia lagi nak hampir dekat raya, lagi kuat ibadat kita, bukan lagi kurang. Ya, sampai pada malam yang akhir, 10 yang akhir, supaya kita meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min syahri alfi syahri. Ya, kelebihan dia lebih pada 1000 bulan tu dia nak capai benda tu. Walaupun sedetik seketika kita beribadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bil arifin, Allahumma iftah alaina bil arifin, Allahumma iftah alaina bil arifin. Allah nawwir qulubana bi rujatika kama nawata bi syamsika wa tabada bi rahmatika wa rahim wal hamd.